Alhamdulillah Datuk. Saya nak minta Datuk jelaskan sikit. Sebab sebelum kita nak masuk tajuk andai diberi peluang ni, kita semua faham dulu apa tujuan, apa matlamat Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba hidup di atas muka bumi, supaya bila kita faham matlamat kita itu, baru kita bercakap tentang peluang yang disediakan oleh Allah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bisalihin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zakaria Osman selaku moderator untuk program Bual Bicara pada malam ini. Tidak lupa kepada kekanda saya yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Syed Zainal Abidin bin Syed Muhammad Tahir, Nazim Masjid Al-Falah, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, imam-imam yang saya kasih sekalian. Pertamanya saya ingin mohon jutaan kemaafan atas kelewatan yang tidak disengajakan. Pertamanya saya baru sampai daripada Kuwait pukul 4 tadi. Sampai daripada Kuwait pukul 4, ambil beg sampai rumah pukul 5. Saya kemas-kemas dulu beg saya sebab saya yang kena kemas. Dulu isteri ada, isteri dah tak ada, dah meninggal. Jadi saya kena uruskan semua. Pukul 6 siap-siap saya ke sini. 7.30 kalau ikutkan dalam jam bila tengok dengan kawan saya. Saya tak larat bawa kereta ni, saya ajak kawan saya bawa. Kawan saya dia buat Grab. Saya kata kau free tak, jom ikut pergi. Dia bawa saya. Dalam kereta masa mula-mula tengok pukul 6 tu, dia tunjuk pukul 7.10 sampai. Saya kata ngam lah, kamat kita boleh masuk, rakaat tu boleh masuk lah soft. Sekali sampai sini 7.40. Tak boleh percaya juga ni waste ni punya timing. Dia masa tu dia bertambah, dia increase kerana jam. Yalah orang pun balik kerja hari Jumaat, kena pula hujan. Saya tak faham, orang kata Malaysia ni inflasi susah, tapi kereta semakin banyak atas jalan raya. Dia tidak diterjemahkan kesusahan melalui kepayahan orang. Kalau ada negara miskin, memang kereta kurang. Orang naik motor, naik kenderaan-kenderaan yang serbi sederhana. Jadi itulah tuan-tuan. Tapi apa pun, terima kasih atas kesabaran tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. Apakah cara terbaik untuk kita buat persiapan sekiranya ada peluang yang diberikan lagi? Apakah cara terbaik? Cara terbaik saya tak ada. Saya tak tahu cara terbaik. Tetapi boleh saya cadangkan beberapa pandangan, beberapa perkara yang secara kolektif kita lihat nanti adakah perkara-perkara ini boleh dijadikan sebagai panduan. Sebagai manusia, Allah jadikan kita ada matlamat. So setiap matlamat ada tujuan dia, macam mana capai matlamat tersebut. Dan bila saya lihat matlamat ini, dia ada dua, matlamat khusus dan matlamat umum. Ataupun matlamat yang namanya umum, matlamat khusus lah, dua ni. Matlamat umum, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu. Matlamat khusus yang tuan-tuan cipta sendiri. Betul kan? Matlamat umum, Allah jadikan saya sebagai hamba dia. Jelas dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak jadikan jin dan aku juga tidak jadikan manusia melainkan menjadi hamba kepada aku. So kita semua tahu tujuan manusia dijadikan untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak tertanya kenapa Allah sebut jin dulu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ. Pernah tak tertanya tuan-tuan? Kena tanya. Lepas ni tanya, kenapa jin dulu manusia kemudian? Sebab Allah jadikan jin dulu. Cerita kalau dalam Quran, bila Allah sebut mengenai kejadian, Allah akan sebut jin dulu. Sebab mengikut tertib kejadian atau urutan kejadian, jin dijadikan dulu, manusia dijadikan kemudian. Tapi dalam urutan ahli syurga, Allah akan sebut manusia dulu, jin kemudian. Sebab manusia lebih ramai masuk syurga daripada jin. Manusia lebih ramai masuk syurga daripada jin, walaupun bilangan jin itu lebih ramai daripada manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jin
Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia tidak ada alasan lain, semata-mata untuk menjadi hamba dia. Liya'budun. Ya'budun tu kita ekstrak, kita keluarkan perkataan ya'budun. Tinggallah abd. Ain badal, abd. Kita semua hamba. Ya'budun adalah proses, adalah perbuatan. So untuk menjadikan saya ni seorang yang memenuhi citra ciptaan Tuhan, maka saya kena ada sifat penghambaan. So saya nak jadi hamba Allah. Bagaimana saya nak jadi hamba Allah? Saya mesti tahu macam mana jadi hamba Allah. Maka Allah pun antarlah Rasul dan Nabi. Antar Rasul dan Nabi. Rasul guide kita. Rasul bantu kita untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana saya nak sembahyang? Nabi yang ajar saya. Sebab malaikat ajar kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi ajar kepada manusia, kepada umat baginda Rasulullah SAW, macam mana nak solat. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Jadi solat ini Nabi ajar. So ini salah satu cara untuk ibadat. Satu. Keduanya, apa lagi ibadat yang lain? Quran Allah bekalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengajar manusia halal dan haram. Jadi datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kandungan Al-Quran supaya macam mana yang dikatakan sebagai menjadi hamba Allah itu benar-benar menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi dah ijtihad. Maksudnya manusia tak boleh diijtihad duduk dalam gua. Duduk dalam gua seseorang, dia kata ini ijtihad saya untuk beribadat kepada Allah. Tak boleh. Dia mesti ibadat ini ada tata tertib dia, ada cara disempurnakan atau cara dilaksanakan ibadat. So yang itu kita mesti tahu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam perbahasan ulama di antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Kalau saya nak ajak tuan-tuan lihat Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Dalam isu berkaitan dengan tahsin wa taqbih. Tahsin wa taqbih ini adalah topik yang besar awal-awal ulama bincang dalam kitab-kitab usuluddin. Yang membicarakan perihal bagaimana manusia dapat membezakan perkara baik dan buruk. Tahsin daripada hasan, baik. Taqbih daripada perkataan qabih, buruk, tak elok. So macam mana manusia dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk? Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa walaupun Rasul tidak diutus, walaupun ajaran Quran tidak sampai kepada seseorang itu, kalau orang itu sembah pokok, sembah batu, sembah matahari, tetap diseksa. Tetap masuk neraka. Sebab Allah dah bekalkan untuk dia akal. Akal boleh membezakan mana baik, mana buruk. Mana yang patut buat, mana yang tak patut buat. Jadi akal manusia itu akan jadi hakim yang akan guide dia, akal yang waras. Sebab itu, kalau akal itu waras, mustahil dia akan membiarkan diri di sembah pokok. Kalau akal itu waras, mustahil dia membiarkan diri dia untuk menyembah batu. Mustahil. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa walaupun Rasul tidak diutus, Nabi tidak diutus, Quran tak sampai atau kitab-kitab suci tak sampai, orang itu tetap akan masuk neraka. Berbeza dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahawa Quran beri panduan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyeksa sesuatu kaum, sesuatu umat selagi mana kami tidak utus rasul kepada mereka. Jadi selagi mana rasul tidak diutus, Quran tak sampai, ajaran mana-mana kitab suci tak sampai, maka kumpulan manusia itu dikategorikan sebagai ahlul fitrah. Ahlul fitrah yang tak sampai risalah kepada mereka, kalau mereka sembah pokok, sembah sungai, mereka tidak boleh diseksa. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya akal manusia perlu dipandu dengan wahyu. Untuk bila mereka nak beribadat, bila mereka nak melakukan sesuatu perkara kebaikan, mesti ikut apa yang Allah sebut, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Saya risau tuan-tuan, saya susah hati sebab ada kumpulan-kumpulan tertentu datang daripada negara Arab yang mendakwa dia adalah keturunan itu dan keturunan ini, lalu kita sanjung tinggi.
Sanjung tinggi dan kita tidak tahu latar belakang pengajian dia, apa yang dia belajar, bagaimana dia belajar. Saya tidak boleh mentakdiskan seseorang kerana watak dia, pakaian dia dan sebagainya. Salah. Islam tak ajar saya begitu. Saya akan menyanjung tinggi bila seseorang itu memberitahu saya apa ada dalam Al-Quran. Apa yang Nabi SAW tinggalkan kepada saya. Itu paling mustahak untuk saya. Saya tidak boleh menilai dan juga menyanjung, mengangkat orang dan juga mentakdis, menyucikan seseorang itu semata-mata kerana watak dia atau dia punya klaim tertentulah. Lalu orang kita pun ikutlah pergi mana orang tu pergi, duduk dalam gua, kita tunggu dekat luar gua. Awak belajar engineering first class honors, takkan you tak boleh fikir benda tu? Come on lah. Akal kan? Akal patut boleh fikir. Saya mesti dalam Islam ini itu dia punya panduan. Tuan-tuan, saya bila terima Islam, saya baca Quran dulu sebelum saya Islam. 1990 bila ustaz cerita kat saya kisah-kisah Nabi SAW. Apa saya buat? Saya cari balik buku yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim ni, saya baca. Ustaz cerita tapi saya baca juga kisah tu daripada kitab-kitab yang disebut. Ada ayat-ayat Quran yang diterjemahkan mengenai kisah Nabi Ibrahim AS. Saya nak tahu fact dia. Sebab bila saya nak beribadat, saya mesti tahu dia punya fact dia. Ini nasihat saya kepada tuan-tuan yang kadang-kadang they don't have any shortcut way to enter the heaven. Kalau tuan-tuan rasa ada jalan singkat atau ada jalan shortcut, jalan pintas untuk masuk syurga, tak ada. Tiba-tiba nak masuk dengan jalan shortcut kerana orang ni tak boleh. Tak ada. Nabi SAW ibadat sampai bengkak-bengkak kaki. Nabi tahu Nabi akan masuk syurga. Baik Nabi tak payah ibadat sampai bengkak-bengkak kaki. Betul atau tidak? Kenapa Nabi ibadat sampai bengkak kaki? Isteri Nabi tanya, Allah dah ampunkan dosa mu wahai Rasulullah. Yang akan datang, yang sekarang yang akan datang, semua telah dihapuskan. Tapi kenapa beribadat sampai bengkak-bengkak kaki? Baginda jawab, afala an akuna abdan syakura. Salahkah kalau aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi Nabi Muhammad SAW melihat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengabdikan diri, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan buat lebih daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Yang fardu itu sudah dilaksanakan, kemudian yang amalan sunat. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang harus kita faham sama-sama tuan-tuan. Jadi menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali tuan-tuan, kita nak mencari apa? Matlamat kita ialah pertama sekali mencari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, mahabbatullah. Saya nak Allah sayang saya. Saya nak Allah sayang saya. Bila Allah sayang saya, Allah akan buka saya macam-macam jalan. Allah akan buka saya macam-macam jalan. Kalau saya berada di hadapan tuan-tuan hari ini untuk sedikit perkongsian, sejarahnya bermula dengan seorang budak kampung yang minat pada kisah Nabi, minat pada Al-Quran. Kemudian bila dah pandai baca Quran, nak faham Quran itu apa, lalu berangkat pergi ke Jordan, belajar bahasa Arab untuk faham bahasa Al-Quran, itu saja. Saya tak ada pun bercita-cita nak jadi seorang penceramah, nak jadi seorang pendakwah, tak pernah. Saya nak faham apa yang ada dalam Quran, itu je saja matlamat asal. Tapi disebabkan saya nak tahu Al-Quran, Tuhan bagi benda lain pula. Sebab kita punya matlamat itu mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. I want to know more about Quran. Apa ada dalam Quran? Luar biasa tuan-tuan. Kalau Quran saja, kalau tuan-tuan habiskan masa pun tak cukup masa tuan-tuan. Just you focus to understand the Quran. Masa tak cukup. Saya ambil contoh tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, dah baca surah Yasin berapa lama? Bagi saya 5 summary daripada surah Yasin. Dengan begitu pantas. Boleh atau tidak? So kita baca tapi kita tak faham. Sebab itu yang saya tak mahu. Saya tak mahu benda tu berlaku pada diri saya lepas saya Islam. Saya tahu saya dah Islam dan Al-Quran adalah kitab yang Tuhan turunkan untuk saya mesti baca, saya mesti faham. Adalah menjadi salah saya ni seorang Muslim, baca saja tak faham Al-Quran. Itu yang saya pergi belajar kat Jordan. Balik daripada Jordan, saya sambung belajar dekat UKM. Kemudian tak puas lagi, tak habis lagi nak menyelongkar Al-Quran. Pergi pula sekali lagi buat PhD dekat Jordan.
So proses tu untuk apa? Supaya saya nak faham Al-Quran. Tuhan nak apa sebenarnya? Sebab saya nak cari kasih sayang Allah. Yang keduanya tuan-tuan, setelah saya nak tahu kasih sayang Allah, Allah bagi tahu, you nak kasih sayang saya, you kena buat benda ni semua. Pertama sekali, jangan pernah mengingkari perintah aku. Yang keduanya, jaga apa yang aku suruh. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, kita jaga. Tapi dalam masa kita jaga suruhan Allah, berapa ramai pula yang ingkar perintah Allah. Contoh, dia solat tapi rasuah dia tak pernah nafikan. Solat Jumaat, Tarawih, puasa, bulan puasa, tapi rasuah masih lagi ada. Ketirisan masih berlaku. Negara ni negara yang kaya, tapi kenapa masih berlaku ketirisan? Kenapa kekayaan itu tidak dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin? Di mana kelompokan? Sebab kita sembahyang tapi kita tak tahu kenapa kita sembahyang. Sedangkan solat, Allah Ta'ala beritahu, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah manusia dari melakukan perkara keji dan munkar. Cuba tuan-tuan lihat, berapa ramai yang solat tapi keji dan munkar tak tinggal. Rasuah itu keji lah. Pecah amanah itu munkar. Saya di Jordan, saya bercakap mengenai philanthropy governance. Baru ni saya dijemput bercakap. Sebab dekat Kuwait ada 200 lebih yayasan. Yang mereka sedang berusaha untuk letakkan asas, meletakkan governance yang betul. Urus tadbir yang betul, tata kelola yang betul. So, kita ada peraturan, ada undang-undang, ada semua ada. Tapi saban hari, that is a problem lah. Itu problem. Kalau manusia sendiri, tuan-tuan, jujur cakap, kalau manusia sendiri, dia tidak ada kesedaran untuk berubah, tuan-tuan buatlah macam-macam undang-undang, macam-macam peraturan, kesalahan tetap akan berlaku. Sebab yang buat undang-undang, yang buat peraturan, dia tahu di mana ada kelompongan untuk dilepaskan diri. Betul atau tidak? Saya bercakap dengan depan orang-orang yang super senior dalam kerajaan, kadang-kadang ada yang super senior dalam businessman. So, you guys know better than me. So, saya nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bila saya nak menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah kata, ini you buat, ini you tak boleh buat. Yang tu mesti firm. Yang mana boleh buat, buat. Yang mana tak boleh buat, kena tinggal. Inna Allah ya'murukum. Allah perintahkan kalian. Demikian. Yang ketiga, ialah membangunkan ummah. Matlamat saya, apa matlamat kalau diberi peluang? Matlamat kita adalah membangunkan ummah. Tuan-tuan adalah sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ada keluarga, tuan-tuan ada community, tuan-tuan ada agensi kalau tuan-tuan masih bekerja. So bangunkan semaksimum mungkin, bangunkan, jadikan ini sebagai vehicle yang important vehicle to develop our nation. Untuk bangunkan negara ini ke arah yang lebih baik. So saya kira untuk pusingan pertama itu dulu. So itu matlamat umum. Matlamat khusus, mungkin tuan-tuan seorang tu nak jadi businessman, seorang tu nak jadi seorang politician, seorang tu nak jadi seorang penulis, nak jadi seorang penceramah. So masing-masing ada matlamat khusus. Tapi jangan kita lebihkan matlamat khusus dan ketepikan matlamat umum yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Vision kita jelas tuan-tuan. Kita punya matlamat kita jelas. Matlamat akhir kita adalah akhirat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut selain daripada ayat yang Datuk bacakan kita tadi Az-Zariyat 56 tentang matlamat ataupun tujuan Allah Taala menciptakan jin dan manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita beribadah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk pun ada sentuh tentang bagaimana kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah. Sudah pasti kita memerlukan akal dan wahyu bagi memandu dan membimbing kita mencari kebenaran dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu lagi ayat yang biasa kita baca setiap malam, iaitu dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Taala kata allazi khalaqal mauta wal hayat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iaitulah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Yang ni tadi Datuk tanya kan, kenapa Allah Taala sebut jin dulu baru sebut manusia? Saya baru tahu. Itu Datuk jawapan tu. Serius. Ayat ini yang saya baca ni tadi, saya pun terfikir juga. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan mati dulu? Allazi khalaqal maut, mati, kemudian hidup. Adakah
ada maksud di sebaliknya. Kita nak kena tanya Datuk sebab Datuk dia PhD, dia pakar dia dalam bidang tafsir Al-Quran. Mungkin Datuk nak Sikit. Okay, terima kasih. Kita ambil topik itu terus. Dalam surah Al-Mulk kita tengok dia punya frame surah itu. Dulu kita tengok frame dia. Nama surah tu surah Al-Mulk. Surah yang membicarakan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, dia ada mulk, dia ada malik, dia ada malik. Kalau surah Al-Fatihah, tuan-tuan bacakan. Maliki Yaumiddin, riwayat Hafs an Asim. Riwayat Warsh baca Maliki Yaumiddin. Malik, Maliki Yaumiddin. Dua-dua adalah Quran, dua-dua mutawatir, dua-dua disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malik bermaksud yang memiliki. Malik yang memiliki. Malik yang menguasai. Malik yang memiliki, Malik yang menguasai. Dua-dua riwayat itu menyempurnakan makna kekuasaan Tuhan. Dialah yang menguasai, dialah yang memiliki. Manusia ni, dia boleh memiliki, belum tentu dia menguasai. Boleh jadi dia menguasai tapi belum tentu dia memiliki. Tapi kesempurnaan kekuasaan Tuhan, Allah nak beritahu, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, dialah memiliki, dialah menguasai hari pembalasan. Untuk menjelaskan dialah memiliki, dialah menguasai pembalasan, datanglah surah Al-Mulk sebagai more elaborate, nak di-elaboratekan lagi. Lalu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak beritahu manusia asalnya mati, tak ada. Dia tidak diwujudkan, roh dia itu belum ditiupkan lagi, mati. Dan tuan-tuan harus perhatikan juga kalimah khalaqa, khalaqal mauta. Allah jadikan mati. Maksudnya mati itu adalah makhluk. Mati itu sendiri adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi mati itu diciptakan dahulu, hidup itu diciptakan kemudian. Allah nak beritahu dari sudut susun aturnya, dan kelak manusia akan kembali balik dalam keadaan mati. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi itu je. Terima kasih Datuk. Kita nak bagi laluan azan seketika dan kita akan sambung selepas ini. Ya, saya ingin lanjutkan sedikit apa yang ingin saya sampaikan seketika tadi tentang ayat kedua daripada surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita dalam ayat ini tentang kenapa Allah Ta'ala menjadikan mati dan hidup itu. Tujuannya adalah untuk melihat ataupun nak uji tengok siapakah yang terbaik amalannya di kalangan kita ini. Tuan-tuan, ada ahli tafsir yang mengatakan bahawa ahsanu amala itu bukan ibadah. Bukan sembahyang, bukan puasa, bukan zakat. Ahsanu amala yang disebutkan dalam ayat ini adalah berkait rapat dengan hubungan manusia dengan manusia. Hablum minan nas. So bagaimana kalau kita kehidupan kita, kalau ibadat, sembahyang, puasa, itu untuk diri kita sendiri. Untuk manfaat diri kita sendiri. Tetapi kalau ahsanu amala itu, sebaik-baik amalan itu adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia. Bagaimana peranan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tak kiralah siapa pun kita, seorang ustaz ke, bagaimana amalan, hubungan dia dalam menguruskan kehidupan atas muka bumi ini. Apabila seorang itu diberikan peluang sebagai hartawan umpamanya, bagaimana dia menggunakan hartanya itu untuk menjadi seperti seorang hartawan yang paling baik. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia sebagai seorang profesional umpamanya, so Allah Ta'ala nak uji dia bagaimana dia memanfaatkan profesionalismenya itu untuk manfaat kepada umat seluruhnya. Sebab itu kita ada Tan Sri Said Zainal Abidin. Contoh yang sangat baik. JAKIM sudah 2 kali jemput Tan Sri untuk bagi sharing, buat sharing. Awal bulan 10 hari itu kita jemput, panggil semua pentadbir-pentadbir agama di seluruh Malaysia. Kita jemput Tan Sri bagi sharing.
bagaimana kita nak merubah paradigma sikap pemikiran ya di kalangan pentadbir-pentadbir agama seluruh Malaysia, dan bagaimana kita nak mencapai matlamat ahsanu amala itu. Dan baru-baru ini di PICC bersama dengan Yang Amat Muhammad Perdana Menteri, idea yang sama Tan Sri sampaikan dan sangat memberi kesan. Matlamatnya adalah bagaimana untuk kita menjadikan diri kita ini sebagai sebaik-baik amalan. Itulah peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Soalan kedua yang saya nak minta Datuk Farid Ravi kupas kepada kita, soalan yang kedua ini, adakah peluang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini fair and square? Kan? Adakah, okeylah, Datuk okeylah orang belajar, ada ilmu PhD dalam tafsir Al-Quran, Datuk boleh faham Al-Quran. Kami ni tak diberi peluang untuk belajar. Jadi kami tak faham. Okeylah dia hartawan, dia ada duit banyak, dia harta benda, dia bolehlah memberi infak. Saya ditakdirkan lahir dalam keadaan susah, miskin. Bagaimana saya nak memberi infak? Okey, dia sudah dapat hidayah, bolehlah dia pergi ke Mekah, buat umrah, buat haji. Saya belum dapat panggilan daripada Allah untuk hadir. Sebab tu saya tak pergi ke Mekah. Okey, saya tak tutup aurat sebab saya belum sampai seru lagi, Datuk. Sebab tu saya free hair sebab saya belum sampai seru. Jadi dalam konteks ruang dan peluang ini, adakah Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks nak menjadi baik ni, Allah Ta'ala bagi peluang sama rata kepada semua, ataupun Allah Ta'ala pilih orang-orang tertentu, ini aku takdirkan dia jadi orang baik, ini aku takdirkan dia kurang baik, ataupun ini aku takdirkan dia memang confirm dia akan masuk neraka punya, dia tak akan dapat hidayahnya. Macam mana kita nak jawab kemuskilan ni, Datuk? Ya, terima kasih Ustaz Zakaria. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila sebut mengenai chances ni, dia manusia sentiasa diberi peluang. Peluang itu sebelum nyawa kita sampai ke hujung kerongkong. Malam yugharghir. Itu demi tempoh. So, selagi mana bernyawa, selagi mana hidup, selagi mana ada hayat di kandung badan, selagi itulah chances have been given to you. Sebab dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu melalui surah Sajadah. Kan? Dalam surah Sajadah, kita biasa baca surah Sajadah. Dalam surah Sajadah Allah beritahu, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang bermaksud, dan apabila dilihat, walau tara idil mujrimun, dan ketika mana dilihat golongan mujrim, golongan yang engkar pada Allah, golongan yang banyak melakukan perkara-perkara mungkarat, perkara yang di luar perintah Tuhan. Jadi mujrimun yang suka melakukan kezaliman, kesalahan dan juga pelbagai permasalahan di atas permukaan bumi ini, bila dia ada depan Tuhan ni, nakisu ru'usihim. Nakisu, tunduk kan. Kita bila bersalah, bos panggil kan, dan kita tahu kita bersalah dan kita tahu kenapa bos panggil kita. You panggil dia, saya nak jumpa jap. Bila dia present depan tu, dia tunduk kepala, Tan Sri. Kan? Lain orang suruh buat, lain kau buat kan. Depan tu dia berdiri, dia tak akan duduk cekap pinggang, dia tak akan duduk, ya bos, apa hal bos? Tak ada, dia akan tak tanya. Dia akan tunduk kepala sebab dia tahu dia salah. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka. Lalu mereka sebab apa? Rabbana absarna. Tuhan tak tanya apa-apa lagi pun. Dia kata, tak apa bos. Tahu dah. Silap. Tahu dah silap. Saya tahu saya silap. Saya salah. Okay. Give me chance. Dan saya dah baca dah, dan saya dah faham dah, dan saya dah tengok regulation, dan saya dah tahu dah benda yang saya buat ni salah, boleh buat mudarat. Boleh tak give me another chance? Boleh tak bagi saya peluang kedua? Itu yang dia tanya tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan masih hidup di dunia dulu, Allah Ta'ala beritahu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Kenapa engkau tak beriman? Bukankah Tuhan yang jadikan kamu tu telah beri kamu telinga, telah beri kamu mata hati, mata kepala, telah beri kamu mulut, telah beri kamu segala panca indera. Kenapa kamu engkar? Kenapa kamu tak mau beriman?
Hari ini Tuhan tak tanya pun, baru berdiri depan dah mengaku dah. Tuhan, telinga yang kau bagi ni, mata yang kau bagi ni, hati yang kau bagi ni, semua ni sekarang dah celik dah. Semua dah function dah. Boleh tak patah balik? Bagi balik. Bagi hantar balik. Farji'na na'mal salihan. Allah Ta'ala akan beritahu, chance have been given to you. Itu di akhirat. Tapi kita di dunia ini, selagi mana belum habis lagi hayat tersebut, maka kita ada peluang. Yang senang aja tuan-tuan, yang sudah itu, sudah. Itu je. Yang sudah tu sudahlah. Kan orang tu selalu sebut kan. Yang sudah tu sudah. Sudah. Habis. Full stop. Now the process change. Tukar. Jadi orang baik. Cuba ubah. Cuba ubah. Saya ada banyak pengalaman orang yang ini cerita adik dia dalam beberapa tahun lepas dekat Bangi Lama. Dia sebenarnya bukan Bangi Lama pun, dia Bangi. Disebabkan dah ada bandar baru Bangi, Bangi tu orang jadikan lama. Orang Bangi tu dia marah bila sebut Bangi Lama. Sebab kalau stesen kereta api tu masih lagi stesen Bangi, dia tak ada Bangi Lama. Disebabkan ada bandar baru Bangi, automatik yang tu jadi lama. Memang kalau pergi situ pun semua orang lama. Saya pergi pasar, beli sayur. Saya seminggu sekali suka pergi pasar malam tu, suka beli sayur. Sayur dia segar-segar. Saya dah beli sayur, ni cerita betul. Nak hantar kat bonet kereta, datang seorang abang, lelaki Melayu dalam lingkungan umur 50-an. Dia approach saya. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Saya kata, Waalaikumsalam. Dia tak dekat sangatlah dengan saya, tapi dia dalam 1 meter macam tu jarak berdiri dengan saya. Mata dia merah. Dia kata, Ustaz, sebenarnya saya nak minta nasihat. Tapi sebelum tu saya minta maaf Ustaz, saya sedang mabuk sekarang ni. Mungkin Ustaz pun dapat bau mulut masam ni. Dia kata mulut masam. Dia tengah mabuk. Isteri saya Ustaz dah minta fasakh. Minggu depan akan dibicarakan. Saya tak nak berpisah. Jadi boleh tak Ustaz nasihat saya? Saya kata, saya nasihat macam mana kau tengah mabuk? Yang tak mabuk pun nasihat tak dengar, ni pula mabuk. Tu orang kata pir mabuk. Nak nasihat macam mana? Saya kata macam inilah saudara. Sekarang saudara dalam keadaan tak berapa conscious, tak berapa sedar, tak berapa sedar. Jadi apa kata, besok kita jumpa. Tapi jumpa saya masa tu you tak mabuk lah. Kena janji. So jumpa, saya nasihat dia. Dalam setengah jam saya jumpa. Saya nasihat dia. Saya kata hasulah balik diri you. Fikir anak isteri you. Fikir rezeki yang Tuhan bagi. Dan berjumpa dengan saya pun adalah satu ketetapan Tuhan. Tuhan takdirkan untuk jumpa saya. Dan pertemuan kita hari ini, semua itu adalah petanda-petanda Tuhan sayang awak. Itu adalah petunjuk Tuhan sayang. Sebab itu semua ni berlaku. Dan awak dalam hati itu masih ada lagi sedikit perasaan nak baik, nak jadi baik, tak nak berpisah. Nak betulkan balik keadaan. Saya saya bagi tahu dia tuan-tuan. 2-3 kali lah kami jumpa juga. Alhamdulillah. Last kali dia bagi tahu isteri dia dah withdraw dah tuntutan fasakh di mahkamah. So, peluang. Itu namanya peluang. Kalau dia tak lihat itu sebagai satu peluang untuk berubah, dia akan mabuk sampai kesudah lah. Dan keluarga dia akan jadi broken family. Tuan-tuan boleh bayang anak-anak itu akan jadi apa besok. Bila sebut bab arak ni tuan-tuan, saya ada kawan yang Hindu, yang Cina ni masuk Islam. Ada, sebelum saya pergi Kuwait ni jumpa seorang kawan ni, dia ni Cina masuk Islam. Businessman jugalah. Saya jumpa, kalau orang nak jumpa saya suka jumpa kat kedai mamak. Sebab minum teh tarik kan. Malam ni ada teh tarik, Imam? Tak ada. Ha? Kalau TO yang tak minum lah, saya balik. Jadi minum teh tarik. Saya minum teh tarik, dia pun minum teh tarik. Minum teh tarik, minum. Dah habis air, sembang tak habis lagi. Tambah lagi air. Okey, dia pun minumlah air jus orange pula. Orange juice pula. Saya pun minum air kosong. Minum. Lepas tu saya kata, air dah habis, kita sembang tak habis lagi, tambah lagi. Dia kata, tak maulah Ustaz, perut sudah kembung lah. Dia kata, banyak sangat minum air. Alah, air je pun. Dia kata, lepas tu dia jawab dengan saya tuan-tuan. Dia kata, saya banyak heran tahu Ustaz. Saya kata, apa dia? Itu kalau itu minuman keras,
Berapa botol pun saya tak pernah kembung perut, dia kata. Yang ni minum sikit sudah kembung perut. Tapi saya nak beritahu, diberi peluang untuk berubah. Saya dekat Kuwait ada seorang budak lelaki, Chindian, Cina campur India. Dia message kat saya dia nak masuk Islam. So maybe dalam sehari 2 ni saya akan jumpa. So peluang, Allah beri peluang. Ini kita cerita peluang masuk Islam. Yang kita pun masih Allah beri peluang. Kalau saya tak pandai bahasa Arab, Allah beri peluang untuk saya. Saya masih boleh belajar. Walaupun saya tak boleh menguasai keseluruhan, tetapi ada tak peluang? Peluang ada. Saya boleh belajar. Saya kena cari jalan belajar. Tuan-tuan, saya pun malu juga dulu. Bila saya pergi ke Jordan, umur saya 22 tahun, 23 tahun. Pelajar-pelajar lain yang first year baru 19 tahun. Itu tak apa lagi. Peluang, cerita peluang Saya nak belajar Quran ni masa mula-mula masuk Islam. Saya nak belajar. Nak belajar sangat nak belajar. Saya pergi ke masjid, kayu bersikal, jumpa imam. Kata, "Mam, saya dah masuk Islam. Boleh tak imam ajar saya baca Quran?" Sebab saya tengok dia lah yang selalu baca Quran depan orang kan. Semayang ramai dia. Jadi saya rasa dia lah orang the right person who can teach me Quran recitation. Approach dia. Dia kata, "Oh, minta maaf." Imam tu kata, "Saya baca boleh, mengajar tak boleh." Dia kata mengajar tak pandai. Mengajar tak pandai. Saya kata okey lah. Saya tak boleh nak cakap apa-apa. Mana saya tahu. Kalau sekarang ada orang cakap macam tu, saya baca Quran pandai, mengajar tak pandai, itu bohong nama dia. Bohong. Kalau you boleh baca Quran dengan baik, you boleh mengajar Al-Quran. Jangan macam-macam. Yang pandai baca Quran dalam masjid ni, baik buat mentoring system. Lepas ni, Nazri. Buat mentoring system, coaching. Ada kawan yang masih lagi, dia slow, merangkak sikit kan. Jadi, bagi dia coaching. Yang pandai, kau berdua-dua je kat ujung tiang. Sunnah Nabi. Nabi baca dengan Jibril. Berdua-dua ni sunnah tuan-tuan. Baca Quran. Laki ya, berdua-dua tu sunnah. Ni sunnah yang betul, yang tu. Salah faham, susah. Saya pergi ke masjid jadi imam cakap macam tu. Jadi bila saya tanya kat imam, kalau imam dah tak boleh mengajar, siapa yang boleh ajar saya? Mengajar baca Quran. Imam kata ada surau kat ujung kampung kita, ada imam kat situ, dia ada buka kelas mengaji. Saya pergi kat imam tu, saya approach imam tu. Imam tu pun tak nak mengajar juga. So saya sedang cari peluang. Siapa nak ajar saya? Imam masjid tak nak ajar, imam surau tak nak ajar. Ada budak umur 7 tahun lalu depan rumah mak angkat saya. Dia balik pegang Quran. Saya kata, adik pergi mana ni? Balik rumah bang. Dari mana? Mengaji. Mengaji apa? Mengaji Quran lah. Dia kata, okay, mengaji Quran. Dia pun nak marah dah. Angin budak tu. Sebab kita tahan dia pergi main bola. Lepas tu dia tengok saya. Dik, adik mengaji kat mana? Masjid, surau semua jauh. Mengaji kat Haji Wahab. Haji Wahab? Wah, Haji Wahab pun ada buka kelas mengaji. Saya tak nak approach Haji Wahab dah. Saya kata, dah banyak ke adik baca? Nak habis dah bang. Dia kata, nak habis dah. Wah, kira pandai dah ni. Pandai, boleh lah bang. Saya pun pergi dekat budak tu. Kat adik ni. Dik, minta tolong boleh? Apa dia bang? Ajar abang mengaji? Saya cuba cari peluang. Ajar abang mengaji? Budak umur 7 tahun, saya 18. Ajar abang mengaji boleh? Dia tengok saya macam ni. Dia kata dah besar macam ni tak pandai mengaji ke? Dia kata. Cakap apa tuan-tuan? Kalau rasa malu, kita tak akan belajar dengan budak umur 7 tahun. Sebab kita 18 tahun. Tapi saya nak cari peluang. Siapa nak ajar saya? Itulah peluang untuk saya. Budak tu kata, nanti saya tanya mak saya dulu. Besok dia datang, dia lalu balik kat situ. Dia kata, bang, mak saya kata boleh. Dia ajar saya. Setiap hari, without miss, Sabtu Ahad je dia tak ajar. Dia sacrifice masa dia main bola dengan kawan-kawan dia. Budak petang nak main kan. Dia sacrifice masa tu dia ajar saya Quran. An, in, on, ban, bin, bon, tan, tin, tun. Dia ajar saya. Dia ajar saya. Kadang-kadang dia mengajar. Ini jujur tuan-tuan. Dia mengajar. Saya tengok dia. Hingus meleleh. Masuk balik. Meleleh masuk balik. Budak 7 tahun. Tapi saya nak tengok apa sekarang? Nak tengok dia ajar Quran ke tengok benda lain? Jadi dia yang nak ajar saya. So peluang. If you talk about chances, there's a chance lah. Nak ke tak nak? Allah dah hantar depan mata you. Saya boleh buat pilihan lain. Tapi itulah pilihan terbaik. Ujungnya,
Budak ni mengajar saya without miss, 3 bulan saya dah boleh baca Quran. 3 bulan. Dia ajar saya setengah jam, saya akan ulang kaji 3 jam. Dia ajar saya setengah jam, saya akan ulang kaji 3 jam. Kita lambat nak baca lancar ni sebab kita pergi kelas mengaji. Lepas tu kita balik simpan. Kita lepak kedai minum lagi lama. Jangan cakap tak ada tuan-tuan. Tahu nampak sangat lah. Masa lepak dengan kawan-kawan, sembang kawan-kawan seronok. Tapi bila buka Quran, mula menguap. Ujian. Nak buat macam mana? Saya diajar saya setengah jam, saya ulang kaji 3 jam. Setiap hari tukar muka surat. Lepas 3 jam, 3 bulan dah boleh baca Quran dah. Peluang tak? Peluang. Jadi hujungnya, saya nampak hikmah Tuhan. Allah nak beritahu, Farid, guru Quran kau bukan imam masjid tu. Bukan imam surau tu. Guru Quran kau, aku hantar. Budak umur 7 tahun. Sebab, budak tu tak ada dosa, bersih. Quran tu bersih. Engkau baru masuk Islam, kau pun bersih. Jadi kombinasi itu menjadikan segalanya mudah. Quran itu. Jadi tuan-tuan, itu peluang, nak cerita peluang. Saya pergi Jordan, dapat peluang pergi Jordan. Pergi. Ada peluang pergi. Saya bila first saya masuk program kat radio, TV, radio ni tuan-tuan. Saya punya first program dalam media, Radio Selangor, RMS, Radio Malaysia Selangor. Masa tu arwah Dr. Zainuddin. Dia dulu masa tu dia presiden ini, College Kisda lah masa tu, Kisda. College Islam Darul Ihsan. Dia tak boleh pergi, dia bagi telefon saya, dia kata, Syekh, entah ganti anak boleh tak hari ni dekat mimbar Jumaat di RMS, Radio Malaysia Selangor. Saya kata, boleh ke doktor? Entah boleh. Entah baca je hadis Arba'in Nawawiyah. Itulah saya punya permulaan masuk radio, masuk media. Daripada situ RTM pick up. Kemudian Jakim pula pick up. So bila orang bagi saya peluang, kalau hari itu saya kata, saya tak berani lah, tak nak lah, tak mau lah. Sampai kesudahlah saya tak belajar. Sama juga jadi khatib. Mula-mula orang offer saya khatib. Sebab saya masuk pertandingan khatib, saya jadi johan. Jadi salah seorang yang jadi judge itu adalah Imam Besar Masjid As-Salam, masjid di Pengkalan Cepa. Nazri, Masjid As-Salam dekat Pengkalan Cepa tu kan. Jadi imam besar tu, arwah dah, guru saya. Dia kata, Farid dah menang, jadi minggu depan Farid baca khutbah dekat Masjid As-Salam. So chance, peluang. Boleh tak saya kata saya tak nak? Boleh je. Tak nak lah, takut lah, tak nak lah, tak boleh. Tak, saya kata peluang. So bila sebut peluang, Allah beri kita banyak peluang. Jangan kata kita tak ada peluang, tuan-tuan. Chances is there. Bila azan kita dengar kan, as-salatu khairum minan naum. Dengar tu adalah peluang. Ada orang tak dengar. So peluang. Chances have been given to you. Peluang sentiasa ada. Manfaatkan peluang tersebut, tuan-tuan. Jadi orang hebat ini dia akan cipta sejarah. Orang hebat dia akan cipta sejarah. Orang lemah saja akan cipta alasan. Kita pilih antara dua mana kita nak jadi. Yang kita nak pilih, kita nak buat alasan ini untuk urusan akhirat kita tau. Yang mana alasan-alasan yang kita bagi besok which is not valid at all in front of Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan bagi excuse kat saya tak tahu apa rutin hidup tuan-tuan. Tapi dengan Allah ada benda kita boleh sembunyi tak? Tak. Kenapa you tak baca Quran? Tak ada masa. Allah tahu ada masa ke tak ada masa. Kenapa you tak infak? Allah tahu kita ada duit ke tak ada duit. Kenapa you tak buat ni? Kenapa you tak buat ni? Takkan kita nak bagi alasan? So apa alasan kita nak bagi? Jadi Allah dah beri peluang untuk kita. Tuan-tuan lihat surah Wal Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal Asr. Waw itu waw sumpah. Betul kan? Waw itu waw sumpah. Huruf sumpah ni ada 3. Waw, ta dengan ba. Wallahi, billahi, tallahi. 3 ni huruf sumpah. Allah Subhanahu wa taala dia berhak untuk bersumpah dengan apa saja makhluk yang dia mahu. Allah nak bersumpah dengan matahari, bulan. Tapi yang pastinya Allah tidak bersumpah dengan sesuatu makhluk dia kalau makhluk itu tidak ada keagungan dan juga keistimewaan yang tersendiri. Betul? Allah boleh bersumpah. Dalam banyak-banyak makhluk Allah bersumpah, bulan, bintang, matahari, gunung, ganang, Nabi Muhammad, Al-Quran,
Dengan diri dia sendiri Allah bersumpah dengan makhluk yang paling kecil. Kadang-kadang kita tak endahkan perkara tersebut, makhluk tersebut. Pen. Betul tak? Allah bersumpah dengan pen. Selain daripada pen, benda yang kecil, mana yang Allah bersumpah? Tunjuk dengan saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah dengan pen sebab tahu kedudukan pen. Nak pecat orang pakai pen. Nak lantik pakai pen. Ya. Tapi yang paling mustahak sekali Allah beritahu, Nabi SAW beritahu, awwal ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama Allah jadikan adalah pen. Jadi pen ni menulis. Itulah tuan-tuan, tak nampak pun yang bawa pen, semua tak ada. Semua ni level-level anak-anak murid Imam Syafi'i ni, tuan-tuan dengar semua hafal. Ustaz tanyalah lepas ni, kami hafal Ustaz. Don't worry ya Ustaz. Tulis apa benda tulis. Okey, tak apa, saya sangka baik dengan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh bagi alasan lagi. Alah tak apa Ustaz, kami boleh tengok ada recording. Tuan-tuan pun pandai, ini jam, saya tahu. Jadi Allah bersumpah. Jadi saya ni, sebagai makhluk dia, saya tidak boleh bersumpah dengan mana-mana makhluk lain, melainkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah. Saya nak cuba elakkan supaya tak buat tafsir surah Wal Asr sekarang ni. Perkataan Al-Asr, alif, lam, ain, sad, ra. Keluarkan alif, lam. Keluarkan. Tinggal ain, sad, ra. 3 huruf. Asara juga membawa maksud memerah. Memerah kudrat. Asir. Ain, sad, ya, ra. Asir. Kalau tuan-tuan tengok asir ni adalah air perahan buah. Kalau tuan-tuan pergi lihat di negara Arab, Arab akan punch buah. Betul tak? Dia potong, dia akan punch. Dia akan tekan sampai habis supaya dapat sampai titisan terakhir perahan buah. Jadi asr adalah membawa maksud kudrat tenaga yang dimaksimumkan manfaatnya oleh manusia bagi mendapatkan manfaat. Itulah wal asr. Kalau tuan-tuan duk bertafsirkan demi masa, apa dia demi masa? Apa dia demi masa? Tak berubah pun. Masa dalam ayat itu membawa maksud kudrat tenaga yang dimanfaatkan secara maksimum untuk mendapatkan hasil. Cuba kita lihat, berapa ramai yang masuk pukul 8, keluar pukul 5, dia maksimumkan manfaat. Kalau maksimum manfaat, manpower kita tak payah banyak lah tuan-tuan. Manpower banyak pun kadang kerja tak jalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. So, wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kerugian itu yang Tuhan nak highlight dalam ayat itu. Rugi ni dalam Quran ada 3 bentuk. Khusr, kha, sin, ra. Berapa huruf? 3 huruf. Satu lagi, khasara. Kha, sin, ra, alif. Khasara. Kha, sin, alif, ra. Khasara. 4 huruf. Satu lagi rugi. Kha, sin, ra, alif, nun. Khusran. Khasara, khasara, khusran. Allah beritahu peluang yang Tuhan berikan ini kelak akan kita lihat ada orang yang rugi, ada orang yang merugikan diri, ada orang yang duduk dalam kawah kerugian. Kita tahu contoh masjid kita ada menganjurkan kelas mengaji. Kita ada masa pun tapi kita tak join. Itu peluang tak peluang? Ada peluang. Kalau yang ni kita tak pergi, ada tak kita pergi yang lain? Pun tak ada juga. Jadi kita rugi ya. Kita akan sentiasa rugi tuan-tuan. Yang saya kasih sekalian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. 4 kategori. Allah beritahu dalam surah itu tidak akan rugi. Pertama sekali mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Peluang yang diberikan, dimanfaatkan, yang akan memanfaatkan peluang yang diberikan itu adalah orang yang ada kesabaran yang tinggi. Sebab itu sabar itu datang nombor 4. Dia mesti ada kesabaran, mahu untuk berubah. Kalau kita nak kata beginilah Tuhan dah jadikan, saya rasa inilah yang ada pada takdir kali ini, maka kita salah. Sebenarnya kita boleh mengubah lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala selagi mana
peluang itu terdampar di hadapan kita. Terima kasih Ustaz. Pukul 9 dah. Alhamdulillah, bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksudnya tuan-tuan, kita ni Allah Ta'ala begitu baik dengan diri kita. Allah Ta'ala sentiasa beri peluang kepada diri kita. Hanya saja diri kita sahaja yang lalai, yang lupa. Allah Ta'ala memang nak tolong, nak bagi peluang kita masuk syurga semua ni. Sebab tu, ada hadis Nabi SAW sebut, kita jangan abaikan perkara baik, walaupun benda-benda yang kecil. La taqiranna minal ma'rufi syai'a, walau antalqa akhaka biwajhit talik. Dan jangan kita remehkan benda kebaikan, kebajikan itu, walaupun benda kecil, walaupun kamu bermuka manis dengan saudara kamu, itu pun Islam suruh. Sebab apa? Sebab ganjaran dia sangat besar. Ada hadis yang dalam bab membicarakan keimanan, dia kata kita iman tu macam-macam, banyak cabang. Sekecil-kecil iman itu adalah apabila kita jumpa satu benda yang menghalang jalan ke paku ke apa sampah, kita buang benda tu. Itu juga adalah keimanan. Peluang Allah Ta'ala sediakan kepada diri kita. Dalam hadis sahih Bukhari ada sebut menceritakan, kalaulah berlaku hari kiamat dan di tangan kamu ada sebutir biji benih, kalau kamu sempat tanam, tanamlah. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya Allah Ta'ala gesa kita, suruh kita buat amal kebaikan ini walaupun sudah berlaku hari kiamat. Kenapa Allah Ta'ala nak tolong, nak bantu kita? Ruang dan peluang Allah Ta'ala sediakan seluas-luasnya. Datuk sebut tadi orang azan, kita dengar. Itu juga satu ruang. Dan kadang-kadang kita tidur tuan-tuan, kita tak lena sangat. Pukul 3 pagi kita bangun nak kencing. Saat bangun pukul 4 nak kencing pula. Itu ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita beribadat. Kadang kita tidur terjaga kan. Kita ingat, bagus juga kalau aku bangun. Tapi kita rasa berat, rasa susah dan sebagainya. Peluang Allah Ta'ala, kita beli rumah kediaman kita dekat dengan masjid. Supaya apa? Supaya kita dapat mempertingkatkan kemudahan, kesenangan kita untuk beribadat kepada Allah di masjid, khususnya orang lelaki. Semua ruang ini Allah Ta'ala berikan kepada kita, cuma kita yang lalai. Alhaakumut takatsur, Allah Ta'ala cerita bagaimana sifat orang lalai kan. Dia duduk sibuk dengan kehidupan dunia ni. Alhaakumut takatsur, dia terhalang untuk melakukan kebaikan, kebajikan. Hatta zurtumul maqabir. Sedar-sedar kita dah duduk dalam kubur, baru kita sedar, Allah, aku dah mati rupanya. Aku tak sempat lagi nak buat benda-benda bekalan untuk aku bawa kepada hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada lebih kurang 15 minit saja lagi. Mungkin tuan-tuan yang nak bertanya kepada Datuk Farid Ravi, tuan-tuan boleh ada kertas, ada pen. Saya nak bagi peluang, tuan-tuan boleh tulis dan sampai ke depan ini kalau ada. Ataupun kalau tuan-tuan tak bawa pen, tak bawa kertas, tuan-tuan hantar WhatsApp ke dekat Ustaz Zuhairi, dan Ustaz Zuhairi boleh sampaikan kepada saya. Dan sementara itu, kalau ada soalan, saya nak tanya soalan yang kedua terakhir lah. Kedua terakhir. Nak minta Datuk bagi sedikit tip, bagi sedikit panduan bagi diri yang suka tertangguh-tangguh ataupun suka menangguh-nangguh peluang yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku kepada diri kita semua kadang-kadang, tapi kita tak apalah, aku masih bekerja, nak sibuk bekerja, nanti tunggu aku pencen besok baru aku nak pergi ke masjid. Kan? Orang bagi peluang dekat kita, lantik ahli jawatankuasa, bagi orang lain lah. Sedangkan itu peluang, kita tangguhkan peluang itu. Jadi boleh Datuk bagi tip, bagi panduan, semangat sikit untuk kita mencari keredaan Allah SWT dengan peluang yang dihidangkan. Terima kasih Ustaz Zakaria. Pertama sekali, bertangguh ni adalah satu, semoga ia menjadi nasihat untuk saya juga, untuk kita sama-sama lah. Bertangguh ini adalah satu tabiat ataupun satu perkara yang tidak sewajarnya berlaku dalam masyarakat Islam Muslim. Pertama sekali, ada kata-kata hikmah Arab menyebut bahawa la tu'ajil amal yawm
ilal ghad. Jangan pernah kalian menangguhkan kerja sesuatu perkara yang perlu lakukan pada hari ini sampai hari esok. Sebab apa? Sebab besok kita tak tahu apa pula akan jadi. Siapa yang dapat menjamin bahawa besok dia akan ada lagi, dia akan hidup. Dan besok dia ada kelapangan lagi, dia boleh buat. Sebab irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rebut. Pertama sekali ialah masa muda kamu sebelum tua kamu, masa lapang kamu sebelum sibuk kamu, masa sehat kamu sebelum sakit kamu, masa kaya kamu sebelum miskin kamu, masa hidup kamu sebelum mati kamu. Jadi 5 perkara yang disebut sebagai harus kita rebut. Harus kita rebut masa muda kamu sebelum tua kamu. Jadi sebab itu Nabi SAW ni baginda ada riayah khasa li syabab wa syabatil muslimin wal muslimat. Nabi SAW ada perhatian khas kepada pemuda dan pemudi dalam agama Islam. Sebab itu kita tahu di masjid, di surau, ada jawatan kuasa ataupun biro pemuda ya yang akan terlibat untuk menarik minat generasi muda sama-sama join program-program atau aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh masjid. Yang kedua tu penting tadi. Maksudnya faraghaka qabla syughulik. Masa lapang sebelum sibuk. Banyak pengalaman, saya pun ada pengalaman, saya rasa tuan-tuan pun ada pengalaman. Bila hari ini kita kata, besok ada masa. Besok kita tak tahu apa pula kesibukan kita. Saya ni, sepatutnya malam ni saya dah kena check in dekat hotel tamu. Sebab saya ada retreat 3 hari dengan entiti di bawah Universiti Islam Selangor. Saya ada QISEL, saya ada COE Center for Excellence, dan saya juga ada Yayasan UIS, saya ada Pusat Zakat, Pusat Wakaf. So 3 hari saya nak retreat, saya nak redesign balik untuk 2024 ataupun 5 tahun akan datang ni, apa dia punya achievement, saya nak susunkan beberapa strategi yang penting. So ini mustahak. Saya ingatkan balik boleh rehat 2 hari, rupanya tak boleh. Ingatkan lapang, tak lapang. Masa dekat hotel, dekat Kuwait, saya tak buat pun nota. Saya kata nantilah buat nota, nanti buat nota. Tapi hujungnya sejam setengah tu buatlah juga nota sikit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini sebagai salah satu bukti bahawa bila ada masa, kita mesti buat. Contohnya baca Quran. Ada masa kita baca Quran. Ada masa besok kita tak tahu. Kalau hati tu terdetik pada masa tersebut, buatlah tuan-tuan. Besok kita tak tahu. Saya tengok contoh, saya ambil contoh kan. Infak kan. Kadang adalah bawa 10-20 ringgit dalam kocik ni saja bawa. Bukan kata kita ni pemurah, tapi kotlah ada orang yang kita terdetik hati nak bagi. Terdetik hati nak bagi. Kan dah bagi, dah jumpa orang tu nak bagi, kejap lagi lah bagi. Nak bagi orang tu kejap lagi. Sampai kesudah orang tu dah balik, kita pun tak tahu nak cari orang tu dah. Kan tadi elok boleh bagi di depan, you tak bagi pun. So, itu maksudnya jangan bertangguh. Jangan bertangguh. Kalau boleh buat pada masa tersebut. Sebab peluang ni tak selalu datang kepada kita untuk lakukan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kalau orang datang nak minta bantuan kepada kita ataupun orang datang minta tolong kepada kita, kita jangan pernah terfikir bahawa kenapa you datang jumpa saya you tak pergi jumpa Nazir ke? You tak jumpa biro kebajikan ke? Kenapa jumpa saya? Adalah sebab Allah hantar dia kepada you. Ada sebab dia datang pada saya. Pertama sekali nak uji iman saya, nak lihat apa respon saya kepada orang yang datang jumpa saya. Jadi itu adalah peluang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk saya supaya saya buat kebajikan. Allah beri peluang untuk saya buat kebajikan. Kadang orang susah lalu depan saya tengok aja, Allah beri saya peluang untuk bantu orang tu. Saya kenal satu keluarga yang susah, Allah kenalkan saya supaya saya dapat bantu. Tuan-tuan, kat rumah saya sekarang dah ada kucing 7 ekor. Saya cerita kucing aja. Cerita kucing. Saya balik kerja, berhenti dekat traffic light, kereta berhenti dekat traffic light, saya dengan driver, berhenti traffic light.
Saya kalau balik kerja, saya tak buka akaun. Jangan tuan-tuan ingat, wow, Ustaz Farid save saving company money. Tak, sebab dah petang kan, satu hari duduk akaun, saya nak nature weather, angin pula. Buka tingkap, duduk kat traffic light, ada bunyi anak kucing. Yang bunyi anak kucing. Bunyi anak kucing. Saya tanya kat driver saya, mana bunyi anak kucing tu? Oh, kat traffic light tu Datuk. Saya turun kereta sebagai ambil kucing tu. Kucing tu dah ada semut kat badan dia. Ambil kucing tu, bawa balik rumah, mandikan kucing tu. Soalan saya pada diri saya, kenapa perlu saya dengar bunyi kucing? Pelik tak? Kenapa saya kena dengar? Kenapa bunyi tu sampai kat telinga saya? Bila sampai kat telinga saya dan saya nampak kucing tu sedang struggle, saya boleh buat pilihan tinggalkan. Tapi Allah akan lihat saya, tuan-tuan. Farid, kau tak ada kesian kat binatang tu. So di mana belas kasihan saya? Saya tak kata orang yang buat tak peduli tu dia tak ada belas kasihan. Ini saya cerita diri saya tak tahu orang lain. So saya kata, bawa balik, mandikan dia, bagi dia makan, bawa pergi klinik, kemudian pergi veterina, lepas tu ambil pula suntikan vaksin, bagi dia vitamin. Kan sihat dah kucing tu kat rumah. Sihat kucing tu kat rumah. Kadang orang lalu depan saya, dalam tonton kita duduk 20-30 orang duduk, tiba-tiba ada orang datang, Assalamualaikum, saya dah 3 hari dah tak makan. Ada orang lain dia tak jumpa, kenapa dia jumpa kita? Kalau nak bagi, kalau tak nak bagi pun tak apa, terpulang. Tapi kalau saya yang mana saya mampu bagi, saya akan bagi. Saya tak ada masa nak cari, ini semua tak ada kerja lain, penagih dadah lah ni. Bagilah 3-4 ringgit, 2 ringgit, apalah masalah. Ini semua sindiket. Kita belum apa-apa lagi kita dah charge. Tuan-tuan, mana tahu dalam ramai-ramai yang tuan-tuan tak nak bagi dengan bersangka-sangka ni, betul orang tu orang susah, tuan-tuan. Betul orang tu susah. Nanti besok kita kena tanya, kau ada tapi kau tak tolong. Sebab kita pernah susah satu ketika dahulu. Kita tahu erti susah. Jadi begitulah keadaannya. Jadi bila peluang ada untuk buat satu benda baik, buat tuan-tuan. Even boleh susun selipar pun, tengok selipar berselerak ni, susun. Tak kisahlah kita ni berpangkat ke berjawatan ke, Nabi pun tolong cuci kencing seorang badui dalam masjid. Kita lebih mulia daripada Nabi ke? Tak boleh buat benda-benda yang basic-basic ni. Kan? So peluang, apa peluang yang ada? Bukan untuk puji-pujian, untuk mengasuh diri sendiri. Untuk mengasuh diri sendiri supaya ada sifat kasih sayang, sifat pemurah, sifat pemaaf dan sebagainya, tuan-tuan. Saya tuan-tuan peluang nak cerita. Boleh Ustaz, ada masa? Forum sampai pukul? Yalah, saya nak balik. Saya tak ada 2 hari tak tidur ni. Ni kisah benar. Guru saya Dr. Ratib Nablisi cerita. Benda ni berlaku, ni peluang, cerita peluang. Bagaimana lelaki itu manfaatkan peluang. Dia di sebuah perkampung, di kawasan elit dekat Damascus ni, tempat elit. Lelaki ni seorang businessman besar yang berjaya. Dia berkahwin, dia ada anak lah kemudian. Cuma imam di masjid tu, imam besar, masjid besar, imam dia alim, orang warak. Imam ni satu malam dia mimpi. Nabi datang dalam mimpi dia, bagi tahu si fulan bin si fulan itu, ini pesanan aku untuk dia. Tolong sampaikan kepada dia, kata baginda Rasulullah kepada imam ni. Imam ni terfikir besok lepas solat subuh, imam pergi carilah hamba Allah ni. Pergi rumah dia, bagi salam, duduk dengan dia. Dia pun bagi syai, kan? Bagi minum syai. Lepas tu, ya imam, apa hajat imam datang? Imam ni kata, aku ingin tahu satu benda. Apa amalan kau sebenarnya? Tak ada pun apa-apa amalan saya. Bukan apa, malam tadi aku mimpi, Nabi datang dalam mimpi aku, Nabi beritahu supaya aku sampaikan kepada engkau satu berita. Tapi aku takkan sampaikan berita ni selagi mana engkau tak bagi tahu apa amalan kau. Susahlah macam ni. Lelaki tu kata tak ada apa amalan saya, tak ada apa. Tak mesti ada amalan. Sesuatu amalan kau buat, orang lain tak boleh buat. Kau pernah buat. Apa amalan dia? Kau kena bagi tahu dulu. Dia kata begini, saya berkahwin dengan seorang wanita yang dipilih oleh keluarga saya. Cukup 7 bulan, perempuan isteri saya melahirkan seorang anak yang sempurna. Cukup 7 bulan.
cukup 7 bulan. Mungkin kat sini ada doktor, ada pakar doktor dan sebagainya. Pakar perubatan. 7 bulan kalau baby lahir 7 bulan biasa tak sempurna. Saya ada 2 orang anak premature. Lahir 7 bulan. Lahir 7 bulan confirm premature. Confirm premature masuk dalam incubator. Jadi 7 bulan lahir baby sempurna, dia kata. Sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan ni pernah terlanjur dengan lelaki lain sebelum berkahwin dengan lelaki ini. So lelaki ni kata, aku ada pilihan. Apa pilihan? Aku ceraikan dia dan aku hantar dia balik, aku pulangkan dia pada rumah dia dan aku boleh saman dia di mahkamah kerana telah mengkhianati perkahwinan dengan aku. Baik. Semua tu aku tak buat. Dia kata dia ambil masa yang agak panjang untuk buat satu keputusan. Satu subuh, apa lelaki ni buat? Anak yang dilahirkan oleh perempuan tadi tu, anak tu bukan anak dia lah, confirm. Anak tu apa dia buat? Dia balutkan dengan kain, elok-elok, tunggu azan di masjid, selesai azan, dia tunggu kamat, dia bawa baby tu ke masjid. Dia tinggalkan baby di tangga masjid. Bukan tangga lah, di beranda masjid. Sambil berdoa, wahai Tuhan, janganlah bagi budak ni menangis sehinggalah selesai solat. Selesai solat, baby pun menangis. Baby menangis. Semua orang berlari daripada masjid keluar. Tengok mana bunyi kat mana, jumpa baby. Lelaki yang letak baby kat luar masjid tu, dia tak keluar pun. Dia tunggu sampai orang semua dah habis kecoh-kecoh baru dia keluar. Last dia keluar. Dia kata, kenapa ni? Kenapa bising ni? Ada orang tinggalkan baby dekat masjid kita ni tuan, dekat beranda masjid ni. Siapa punya kerja tak tahu. Mana? Oh, ini. Siapalah punya kerja ni? Dia ambil baby. Tak apa, biasa uruskan lah. Leave it to me. I will manage. Dia kata, okay, tak apa. Biasa uruskan. Dia ambil baby tu, dia bawa balik, dia bagi balik dekat mak dia. So, budak tu membesar sebagai budak yang dikutip tepi masjid, maka hilanglah aib perempuan itu. Dan dia maafkan perempuan itu. Perempuan itu dah bertaubat, meminta maaf, dia maafkan dan membesarlah budak itu di rumah dia sebagai anak mereka, sebagai anak angkat mereka, jadi pada mata pandangan orang. Sebab dia dah menghilangkan keaiban dan menghilangkan juga tidak mendatangkan keaiban pada keluarga dan juga keturunan. Itu saja yang saya buat. Kalau saya rasa kalau benda itulah yang saya buat kot, dia kata. Lelaki ni sebut. Imam tu kata, memang selayaknya lah Nabi datang sampaikan pesan pada engkau. Apa yang Nabi pesan? Nabi sampaikan salam dan Nabi sebut, engkau ni adalah penghuni syurga. Dia ambil peluang untuk buat baik. Betul kan? Tapi dalam masa yang sama, dia boleh buang perempuan tu dan anak tu sekali. Tapi dia kata, ini peluang untuk aku cari pahala. Tak apa, maafkanlah. Cari jalan. So, ini yang dinamakan sebagai peluang. Dan mana-mana peluang yang kita dapat kita buat, belum tentu perkara itu akan habis begitu. Jatuh pandangan Allah. Jatuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Datuk. Tertarik dengan kisah yang diberikan, dikongsikan Datuk sebentar tadi tentang bagaimana ruang dan peluang yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita berbuat baik ataupun menambah amal kebajikan kita. Saya ada seorang kawan Datuk, dia selalu bagi alasan yang macam cerita Datuk ni. Dia nak kahwin 2. Dia dah ada isteri, dia nak pujuk isteri dia nak kahwin, tapi isteri dia tak bagi. Dia kata, yang inilah ruang dan peluang yang abang boleh lipat gandakan pahala. Kan, rezeki yang Allah Ta'ala bagi ni dikongsikan bersama-sama. Tapi sampai sekarang dia belum berani lagi sebab tak dapat kebenaran tu. Datuk, saya ingat kita nak tamatkan di sini tu, sebab tadi saya janji dengan Tan Sri dan juga Ustaz Zuhairi kita akan tamat jam 9 malam. Jadi alhamdulillah sekarang tepat jam 9 malam dan Datuk pun buat penutupan yang terakhir itu yang sangat memotivasikan diri kita. Dan saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan satu ayat yang ada kaitan dengan topik yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu ayat 18 daripada surah Az-Zumar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab.
Yang bermaksud yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya dari segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ruang dan peluang pada malam ini Allah Ta'ala hadirkan Datuk Dr. Farid Ravi bersama dengan kita, berkongsi ilmu dengan kita adalah merupakan satu peluang yang terbaik. Allah Ta'ala nak kita dengar perkara-perkara yang baik. Allah Ta'ala nak kita berfikir tentang ilmu-ilmu Allah yang sangat luas. Dan kalau kita nak jadi orang baik, kita dengar perkara-perkara yang baik, lalu kita jadikan sempadan dalam kehidupan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah sebenarnya yang dimaksudkan hidayah yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita semua. Terima kasih banyak. Yang berbahagia Datuk Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih Ahli Jawatankuasa, Tan Sri, tuan-tuan imam, pegawai syarak. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua yang bertahan ya, duduk bersila. Memang lenguh. Kami duduk atas kursi ni okeylah sikit kan, boleh tahan lah, tak lenguh sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dianugerahkan pahala jihad yang begitu besar kerana bersabar berjihad dalam menuntut ilmu. Minta ampun, minta maaf kelemahan dan kekurangan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.